dalam rock dia tak ada gelek-gelek punggung. Dia gelek-gelek macam tu. Abang mau yang mana? Dia tak ada lah kan. Tak ada lah yang macam tu kan. Janda ataupun dara. Bukan tak ada. Yang macam tu tak ada kan. Hai, saya sekarang ni tengah menunggu seseorang ni. Mana perginya dia? Tak tahu siapa dia. Sekejap lagi. Itu dia. Sampai. Abu. Bang, mari sini bang. Apa cerita kamu? Kamu dari mana? Cuba teka suara siapa ni? Aduh. Aku ada je, kamu ada je lah. Mana mesti abang ada. Itulah. Aku sebab aku banyak hal aku datang sini kan, ada lah dapat surat. Kesini sikit. Tak nampak? Okey. Tengok penonton kita tengah tengok tu. Okey. Dia nampak tu Kasim, Lan, Mamat, Udin, Mat. Tu Mat tu Mat ni. Mat Kelawar. Eji pun ada. Haji ada. Okey. Apa cerita Abu? Apa cerita sebenarnya kita di sekarang ni? Sekarang ni Dengar cerita abang dah cocok. aku udah cucuk dah. Kira dos yang pertama tu kan. Tapi bila dah cucuk tu, lega lah juga tau. Kira masa dia cucuk tu kan, tak ada terasa pun. Tak? Okey. Dia gosok kan, sudah siap je. Yeah. Kan? Tapi itulah kalau mudah sangat mudah. Itulah kalau mendengarkan desa-desa seorang ni orang suka keluarkan viral benda-benda yang tak betul tentang vaksin ni. Padahal bagi saya kan, bagi aku kan, dah 4 hari dah tak ada apa. Cuma dia punya kesan tu hari pertama dan kedua tu ngantuk je lah. Betul okey, tak ada apa. Ngantuk tumbang terus? Tak ada tumbang. Ngantuk kita tidur lah kan. Lepas tu hari ni, hari yang keempat kan. Tak ada okey je. Okey. Ini 30 hari bulan ni aku aku ambil vaksin yang kedua lah kan. 30 hari bulan ni. Itulah nak pesan kat kawan-kawan yang belum daftar tu, belum register tu. Kena daftar cepat kan. Sebab apa kalau kita dah ambil vaksin ni kan, kata orang kita selamat lah sikit, antibody kita tu bertambah kan. Tapi saya tengok bang, makin handsome pula. Tak adalah handsome tu bukan apa, itu kena ada. Kalau tidak kan, nanti dia mau tak suka pula nak ada handsome tu. Dia yang malas aku nak cakap pasal handsome ni. Handsome tu kan Allah Ta'ala yang bagi. Nanti ceritanya. Kamu pula apa kamu buat ni, Bu? Biasa dah kerja. Kamu kerja mana? Memang saya kerja kawasan sini lah. Ini kawasan ni memang saya jaga. Oh, ya ke? Sebab tu kalau banyak datang Roger terus. Bolehlah lari kejap. Patutlah sekali telefon je berdesung sampainya. Abang Mal punya pasal. Kamu punya kepala otak geliga boleh buat batu cincin lah. Itu macam ayat konten itu hari. Sama lah tu kan. Boleh buat batu cincin. Ayat apa ceritanya sekarang ni? Ramai kawan-kawan tanya. Tanya apa? Abang Mal ni kira antara legend jugalah dalam industri muzik ni. Kan? Okey, boleh cerita sikit dah abang? Tentang apa tu? Tentang apalah sejarah sikit pasal abang lah Masa mula-mula masuk dulu. Siapa abang punya orang cakap apa? Influence tu. Sebenarnya. Okey, influence tu kan sekarang ni kan aku mula-mula melibatkan diri dari dengan kumpulan-kumpulan sebelum ni kan. Aku pun masa tahun 80-an tu tak reti main drum Bu kan. Tahun 85 tu barulah kata orang nak baru nak belajar. 86 tu ada pandai sikit bolehlah main kan. Jadi influence tu ikut pada grup-grup barat lah kan. Grup-grup barat ni kata orang kita dengar kan cara dia main drums kan. Jadi kita ciplak lah sikit-sikit kan. Mana ni kita tengok video dulu masa tu pakai cartridge tu kan. Kita tengok lah macam mana katuknya, macam mana mainnya apa semua kan. Itulah ada caranya. Mana dapat bateri tu macam bahan-bahan nak dengar tu apa semua tu? Bahan-bahan beli sendirilah. Kebetulan pada tahun 85 tu studio dah ada dah di Ipoh tu. Jadi studio tu lah aku duk ulang hari-hari. Belajar kan. Sampailah boleh main kan. Boleh main barulah tubuhkan kumpulan macam tu pula kan. Kumpulan apa yang abang minat sangat masa tu? Zaman tu? Biasa tu kalau tahun-tahun
yang dululah. 80-an. 80-an dulu biasanya aku dengar macam tengah top tu jam apa ni Loudness, Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow. Ni antara kumpulan-kumpulan yang top itulah yang aku dengar kan. Tapi kalau kumpulan-kumpulan Melayunya kan macam Unwanted, Sweet Charity, itu memang favourite lah kan. Dan tu kumpulan-kumpulan Malaysia ni pun masa tu belum ada lagi. Lah tahun 85 lah ke 84 aku pun tak ingat. Search keluarkan album dia kira terbaik lah tu kan. Search keluar apa ni Cinta Buatan Malaysia tu. Okey lah tu masa tu aku pun terkira-kira lagi kan. Tapi search dia dah on dah. Kan macam itulah ceritanya. Kenangan aku mula-mula menjejakkan kaki ke arena ni. Abang rasa masa zaman tu lah, abang terfikir tak sampai benda ni terbawa sampai ke sekarang? Apa maksud kamu? Main muzik tu lah. Mana-mana minat abang tu. Pernah tak abang rasa macam aku akan jadi artis satu hari nanti? Oh, aku tak ada pula fikir begitu tak. Sebab apa aku main muzik ni kan kata orang peringkat mulanya hobi tau, minat tau. Kita minat. Minum. Kau minum lah. Lepas tu aku punya air pula. Aku minat tau, minat dengan muzik ni, minat nak main ni kan. Tak adalah terfikir nak jadi artis, nak jadi popular apa semua, tak ada. Itu susunan hidup tu Allah Ta'ala punya kerja, bukan kita kan. Jadi di mana juga hala tuju yang dia suruh pergi, di situlah kita ikut ni. Kita ni ibarat kata orang benda tu apa ni, susunan hidup kita ni dah sedia ada dah. Kita tinggal lalui je kan. Semua Allah Ta'ala dah tetapkan sejauh mana kan perjalanan kita ni, riwayat sehingga mana yang kita akan berakhirnya, tanda noktah tu akan berhenti, macam tu lah. Jadi minat tu kita kalau nak kira minat, kita sekarang minat lah kan. Minat lah main muzik ni kata orang. Tapi kalau macam muzik sekarang ni kan, kalau dengar lagu-lagu tu boleh dengar lah. Tapi tahulah jiwa tu jiwa 80-an kan, 90-an kan. Jadi biasanya kalau nak masuk pun lagu-lagu pun lagu-lagu yang era-era macam tu lah, 90-an, 80-an yang K-pop sekarang ni tak boleh layan. K-pop ni aku tak boleh nak jalan lah, tak boleh nak pergi lah kan. K-pop ke karipap ke aku tak boleh. Ke karipap tu boleh lah layan kan. Kamu mau layan K/karipap kamu mau layan. Tapi K-pop tak nak pergi. Tapi yalah apa ni budak-budak sekarang ni pun dia orang kata kalau lahir tahun 90-an, tahun 2000, dia orang pun kalau lagu 80-an 90-an dia orang kadang-kadang dia orang tahu lagu tu, tapi dia orang tak tahu dari mana kumpulan mana apa semua gitu gini. Tapi pada dalam telefon dia orang ada lagu tu. Okey, pengalaman abang lah. Macam abang jual-jual baju apa semua ni kan. Ada tak budak-budak yang orang cakap bawah umur lah, tak ada, macam sekarang ni macam 18 tahun, 20-an lah, yang kontak abang nak beli baju? Tapi rasanya tak ada lah. Biasanya semua 40-an, 30-an, 50-an. Yang jenis-jenis kata orang 18, 19, 20-an ni tak ada. Sebab era dia orang tu kepada muzik yang lain. Muzik baru. Muzik yang baru. Kata dia orang kadang-kadang dia orang pun tak tahu. Dia orang pun tak tahu apa ni lagu-lagu ya. Tak ada apa-apa kalau sebut pasal yang K-pop ni sekarang. Dia orang tahu je. Baju tu dia orang pakai macam topi. Ni topi K-pop lah ni. Kan? Iron Maiden. Ya. Tapi dia punya pipih depan tu macam K-pop. Tapi Iron Maiden tu okey lah tu kan. Iron Maiden nampaklah ada sikit ada senjata api kat situ kan. Itulah cerita je. Lagi apa aku mau tanya? Cerita pasal karipap ni lupa dah. Kamu kalau pasal karipap aku tahu dah. Balik sekarang itulah kamu kerja kan. Hari pun kamu tahu mendung kelabu je kan. Tapi 2-3 hari ni asyik hujan lebat. Habis kamu buat kerja lah. Cerita lah. Kamu Abu. Kamu benda tak Abu. Jangan Abu. Selalu sangat Abu. Tak boleh? Bukan tak boleh. Boleh tu boleh. Aku takut melecup. Melecup nanti apa-apa lagi tanpa koyok pula. Ada ceritanya kan. Sampai bertampai. Sampai bertampai habis. Dah melecup. Ceritanya kan. Okey. Kita sambung balik. Ni. Apa ni? Okey. Masa zaman rock dululah dia ada orang cakap apa, anjakan satu muzik baru lah. Pop rock apa semua tu. Masa tu macam mana abang melalui zaman tu? Adakah abang rasa masa tu
Orang dah Tergugat. tergugat dengan situasi yang itu. Sebenarnya tak ada. Kalau daripada rock yang kita main pergi ke pop rock, hard rock apa semua, sama aja sebenarnya, sama aja. Cuma bezanya antara muzik yang kita main, muzik rock yang kita main ni, yang beza nampak kalau dengan rap ada beza. Kalau K-pop ada beza muzik dia. Dah tu kalau dengan dandut, gelik-gelik punggung tu, itu ada bezanya. Sebab apa? Dalam rock dia tak ada gelik-gelik punggung. Dia gelik-gelik macam tu. Abang mau yang mana? Dia tak ada lah kan. Tak ada lah yang macam tu kan. Janda ataupun dara. Bukan, tak ada. Yang macam tu tak ada kan. Jadi itu bezanya kalau pop rock ke kan, hard rock ke, metal ke apa ke, muzik dia sama aja, rock juga. Cuma dia punya cara muzik tu yang berlainan lah. Itu je. Tapi tetap bunyinya ada rock juga. Pop rock ada rock, hard rock ada rock. Betul. Heavy metal pun rock. Thrash pun rock kan. Tapi Underground pun rock, banyak rock semua kan. mana root dia tu masih rock kan. Root dia tu root. Kau sebut pasal root dia. Kau ingat root dia masih rock. Root dia dah macam mic pula. Power root. Power root. Habis tu apa kamu berapa lama bekerja ni, Bu? Kamu nyuci kolam ke apa? Tak ada. Ini pot je. Pot je. Pot nak bersembang kan. Yalah. Kawasan macam ni, kalau kita nak bersembang kat luar macam ni, bahaya. Tak boleh. Kat luar sekarang ni kalau kita nak duduk melepak ke apa ke kan, nanti nanya je kena bayar compound. Tak? Betul. Tahulah PKP ni duit pun tak mana ada. Nak bayar compound lagi. Macam mana? Jadi sebelum kita nak mengelakkan benda-benda tu terjadi kan, baiklah kita buat benda yang tak ada di compound kan. Betul. Macam kita relax kat sini ke tempat yang apa tu kata orang, yang agak private sikit lah tempat ni kan. Tak ada mengganggu orang, tak ada campur orang ramai apa semua. Kira okey lah. Tapi kamu dah minum, aku minum kejap. Minum. Aku ada juga air, Bu. Ada. Kita minum sama-sama. Jadi kalau Air ni sponsor daripada siapa? air ni sponsor daripada kedai tu lah. Tapi kalau ada kan kawan-kawan kat dalam tu kan, ada bungkus air, minum lah. Bolehlah sama-sama kita minum. Sambil-sambil kita tengok video ni, sama-sama boleh minum kan? Itu ceritanya kan. Okey, bang. Apa dia? Masih relevan lagi ke rock zaman sekarang ni? Rasa aku sekarang ni okey. Dia terpulang pada lagu tau. Tengok lagu lah. Tapi kalau lagu tu menarik, okey je, tak ada masalah kan. Lagu tu dapat diterima oleh telinga-telinga yang mendengar ni kan. Dia ada telinga-telinga dia. Kadang-kadang kalau kita buat lagu ni kan, ada telinga tu dengar, tak pernah sedap. Tapi orang telinga dia ni pun sedap pula. Dan macam tu ada telinga-telinga dia tu kan. Kalau telinga besar macam gajah tak tahulah, boleh dengar. Macam lagu dia boleh masuk pasal telinga dia besar. Atau cerita je. Tapi lagu-lagu sekarang ni kan, ialah macam-macamnya, ialah banyak artis-artis solo kan. Dan tu dia mesti ada konsep dan cara dia sendiri kan. Dia bawa lah cara dia. Kalau ada juga pendengar yang suka cara tu. Ada yang pendengar dia suka cara orang lain pula. Macam tu lah, tapi terpulang pada pendengar. Sebab tahulah sekarang ni kan bukannya ada jual album macam dulu. Kalau dulu memanglah ada jual kaset, ada CD apa sebab sekarang tak ada. Sekarang kita pandukan pada orang kalau nak naik kan, nak naik sesuatu penyanyi atau kumpulan tu kan, lagu tu dia buat satu atau dua lagu single, dia post dekat channel mana-mana channel, dia meletup kan, pergi show, itulah dia gaji dia. Dia tak dapat royalty mesti mana kita orang dulu. Masa kita buat album kita ada royalty. Kita sign dengan syarikat katakanlah 3 tahun, 4 tahun macam tu kan. Jadi setiap album tu kita ada royalty yang syarikat tu bagi kat kita. Jadi jualan tu contohnya satu CD kita dapat RM1 lebih, satu kaset kita lebih kurang 50 sen, 60 sen macam tu kan. Royalty itulah gaji kita. Dengan show lagi gaji kita ada, jadi kita ada dua. Tapi sekarang ni kalau kita nak bergantung pada single lah, kalau yang dia post mana-mana channel pun, single ni rasanya bukanlah menjamin yang kita boleh pergi show. Kalau lagu tu hit, orang suka dengar kan, meletup, dia corong-corong mana punya siaran radio semua keluar kan, dia meletup,
pergi show. Jadi mana itulah ada gaji. Itulah ada gaji kat situ. Kalau buat single tak ada berbunyi apa, senyap sunyi je kan. Beku macam tu je lagu tu. Habis gitu je lagu tu. Benda tu. Modal tahulah satu nak recording pun keluar modal juga. Kalau paling-paling 2-3 ribu untuk satu lagu recording, itu dah dalam tangan lah kan, dengan costing semua kan. Itulah ceritanya. Zaman dulu dengan sekarang sebenarnya tak sama kan. Sebab dulu kita ada jual album, kita ada jual CD, ada jual kaset apa semua. Sekarang mana ada dah bu. Sekarang single mana ada orang jual single. Sekarang ni cuma buat single tu untuk kita promotekan diri kita. Lagu tu hit, bila lagu tu hit, kita dapat tawaran show mana-mana. Itulah dia gunanya single tu. Tapi kalau misalnya lagu tu hit satu, lagu-lagu yang lain kalau nak bawa katakanlah 5-6 lagu satu show tu, cover lah lagu mana-mana kan. Lagu-lagu mana hati-hati Malaysia yang kita nak bawa lah orang putih ke apa ke. Janji lagu hit tu ada di dalam tu. Yang orang nak dengar lagu hit tu je. Macam tu lah itu yang orang buat single tu, bukannya ada royalty. Kalau royalty dia pun mungkin dari segi digitalnya kan. Mungkin ada kita berapa persen je kat situ yang syarikat yang keluarkan single tu kan. Ada berapa persen je. Tapi kita tak harap pun pada itu pun untuk kita income dia dekat show lah kan. Kalau kita ambil show, kita letak satu harga, kita pergi nyanyi 4-5-6 lagu, kita balik. Yang pentingnya lagu tu. Lagu yang hit tu kita mainkan. Yang lagu tu ya ada orang nak dengar. Yang lain tu ibarat lagu cover je lah kan. Lagu cover untuk memenuhkan, katakanlah 6 lagu, katakanlah setengah jam. Untuk memenuhkan setengah jam tu je. Itulah ceritanya sekarang ni. Sekarang ni payah bu, tahu? Sekarang ni payah. Payah. Dia bukan macam dulu lagi kan. Kalau kita tengok musician grup-grup barat lah kan. Mana ada dia orang keluar album baru, tak banyak. Ada tu adalah tapi tak banyak lah macam dulu. Dia main lagu-lagu lama je. Main lagu-lagu lama je. Tapi sekarang ni sama juga dekat sini dekat Malaysia kan. Kalau kita keluarkan album contohnya, tak jalan bu. Tak jalan. Sebab apa? Paling-paling kalau jalan pun, kalau sekadar 1,000-2,000 unit, memang tak pula modal lah. Kos pun berapa kan. Kos tinggi nak buat satu album tu kan. Nak recording apa semua gitu-gini, masa pun terbuang kat situ. Jadi dalam satu album tu kan, contohnya kan. Dalam satu album tu, dia orang nak akan ambil lagu yang sedap je. Jadi bila album tu dah release, dah YouTube pun dah ada, dia ambil download daripada YouTube je. Ambil lagu tu aja. Ambil lagu tu aja, simpan dalam telefon dia orang. Macam tu je. Tapi itu yang dia orang, itu pasal album tak boleh jual. Sebab dia orang boleh ambil kat dalam YouTube kan. Lagu yang hit-hit tu kan. Bukannya dia orang ambil semua pun. Dia yalah satu album pun kita targetkan 1-2 lagu je hit. Yang lain tu kata orang bolehlah dengar. Kira kalau macam kolektor ni, macam peminat Tega ni, dia minat kata kalau salah satu kumpulan tu, dia akan beli untuk koleksi dia. Kan? Koleksi dia, tak kira lah lagu sedap ke tak sedap, janji ada koleksi dia kat situ kan. Itulah ceritanya. Tapi kalau pasal nak buat album zaman sekarang ni, rasanya modalnya tinggi. Dan tu pula dia punya kembalinya tu. Yang nak datang balik kosnya tu, tak susah nak dapat balik lah kan. Jadi itu pasal kebanyakannya artis sekarang ni buat single dia kan. Dia keluar single, tak boleh single ini dia keluar lagi kan. Sampai dia dapat target satu single tu hit tu lagu tu kan. Hit satu lagu tu dia dah boleh pergi show mana-mana dah. Dapat undangan dah. Itulah jalan-jalan ceritanya. Atau main lagu tu je lah. Kalau memang main lagu tu kena main lah lagu yang hit tu. Tapi kalau nak yang lagu-lagu lain tu boleh lah. Cover lagu-lagu apa-apa ambil lah. Nak buat dandut ke, nak apa ke, apa semua kayak tu. Ubuh lah nak cukupkan setengah jam tu. Kan? Biasalah. Takkanlah habis satu lagu tu pun dah habis. Aku rasa satu lagu tak sampai 5 minit pun kan. Bukan 4 minit, 3 minit lebih je. Tapi setengah jam tu kita nak isikan dengan perbualan, dengan suruh kenal peminat, nak melayan peminat. Dan tu lagu-lagu kita kena selitkan lah. Cover lah lagu-lagu mana-mana. Dalam Malaysia ni kita boleh main lagu-lagu siapa je. Kan? Ibarat kita nyanyi lagu cover. Tak ada masalah kan itu kan. Itulah perjalanannya. Zaman 2021 ni bu. Panjang lebar kita dia. Panjang. Tapi lagi 10 tahun kita tak tahu pula muzik ni perjalanan dia macam mana. Betul. Lagi 10 tahun.
Jangan-jangan kita pernah rodum. Kan? Mana kita nak tahu. Orang yang akan datang yang tahu. Kan? Pasal apa? Perjalanan ni sebenarnya kita rasa je panjang. Sebenarnya perjalanan ni pendek je. Kita pejam celip berjalan masa kan. Kita dah tahu dah. Oh, dah 2021. Sejak aku main drum ni tahun 86 sejak aktifnya. Sekarang dah tahun 2021. Dah 35 tahun mengabdikan diri di dalam industri muzik ni kan. Jadi bermaknanya kan kita ada banyak yang kita lalui dan yang kita tahu kan tentang perjalanan muzik ni. Nak kata aku ni terror, aku ni tak terror. Bukan yang terror sangat main drum pun. Boleh-boleh begitu hal aja. Aku ni ibarat budak baru belajar. Ambil galah tolong jolokkan. Tolong jolokkan lah. Buah nak aku jawab buah. Jolok buah apa? Bukanlah buah itu. Buah itu tak boleh jolok. Tak boleh jolok yang tu. Jolok sakit kan. Itu jentik. Jentik pun senang. Tak boleh kamu ni bu. Jadi apa cerita lagi yang kita nak sembangkan ni? Kamu kalau lupa kamu tengok telefon kamu tu. Mesti ada tulis kat situ. Kamu ni Abu kan. Kalau nak bertanya tu Abu, jangan lupa. Okey. Aku dah cakap dah tulis. Apa benda je? Kalau buka radio zaman sekarang ni, lagu apa yang abang dengar? Tapi itulah lagu-lagu kalau radio kan yang aku dengar kadang-kadang lagu Aisyah. Janji lagu lama juga. Lagu lama. Kadang-kadang lagu baru kalau keluar kan lagu apa ni? Aku tak tahu. Sedap ke? Tak tahu lah bagi telinga aku dengar. Tak boleh. Tak boleh nak masuk sebab melodi dia tu kan. Bukan zaman aku tau. Jadi kalau dengar-dengar macam lagu-lagu 80-an macam tak kira lah Aisyah ke atau kemulan-mulan lama ke kan. Lagu tu memang masuk sebab memang zaman itu. Zaman kita. Kan? Tapi kalau keluar pula lagu-lagu baru ni, lagu apa ni? Tak dengar. Aku abaikan je lah. Kan? Lagu rap sekarang ni. Rap langsung aku tak boleh pergi kan. Rap ni langsung aku tak boleh pergi. Rap ke K-pop memang tak boleh pergi lah. Tapi betul kalau macam saya tengok cerita rock tu kan. Rap ni yang merosakkan industri. Betul? Tak ada juga. Macam rap ni dia tak rosakkan industri. Itu rap ni itu zaman dia ya. Datangnya daripada barat juga rap ni kan. Jadi ada yang suka dengan cara rap kan. Demo pula suka nak menyanyikan rap tu kan. Yang pendengar pun ada kan. Jadi kita tak boleh nak petikaikan benda tu lah sebab dia orang ada followers dia orang sendiri kan. Jadi dia dengan arena dia rap. Kita dengan arena kita. Kita rock ballad apa semua, rock hard rock apa semua gitu gini kan. Masing-masing ada dia punya kegemaran sendiri kan. Minat dia sendiri. Kamu tengok telefon apa yang kamu lupa lagi? Tak. Ni. Okey, macam abang kan memang abang seorang artis kan. Artis. Apa album apa yang abang pun belilah sekali abang beli? Aku nak kata aku artis ni Abu. Aku ni orang biasa je, Bu, macam kamu juga kan. Artis ni sebenarnya tak ada bezanya, Bu. Kan dia manusia sama je. Sama-sama makan nasi, sambal belacan, sayur, ikan gerin ataupun ikan masin. Artis ni sebenarnya tak ada apa, cuma kerja kita yang berlainan. Kerja kamu lain, kerja aku lain. Macam tu lah. Tapi sebenarnya kita sama je. Cuma yang beza tu kerja. Kerja tu beza. Kerja aku buat macam ni, kerja hang buat macam ni. Dia kan lain. Jadi kamu kata aku album yang last aku beli ya. Tak silap aku lah. Album yang paling last yang aku beli album Sweet Charity. Ui, lama. Lama dah. Tahun bila aku tak ingat lah, Bu, kan. Sweet Charity dengan Blues Gang. Aku beli masa tu zaman kaset. Itu aja yang aku beli, yang aku simpan kan. Yang lain semua dapat peri. Kadang member bagilah apa lagi tu gini lah. Tapi yang lah masa tu aku beli dekat, masa tu ada ada kedai, satu kedai dekat stesen kereta api tu, aku beli kat situ lah. Blues Gang dengan Sweet Charity. Aku pun tak ingat lah album apa kan. Itu dua aku beli kan. Yang aku minat lah Blues Gang dengan Sweet Charity ni pada ketika tu.
Lepas tu aku memang tak ada beli album dah, kan. Sampailah 86 tu kan, buat album sendiri macam tu lah kan. Jadi itulah kenangan aku beli album ni kan. Tapi aku beli yang original bu. Aku tak adalah beli cetak Baru rompak. nak tanya. Aku tak adalah beli cetak rompak. Sebab apa aku beli yang original tu nak membantu artis-artis Malaysia ni kan. Kalau kita beli cetak rompak ni kan, kita membantu Lanun nak buat apa kan. Itu ceritanya. Tapi kalau cerita pasal Lanun lah, sampai sekarang pun Lanun masih ada lagi. Lanun ni kata orang kita tak boleh nak buat apa bu. Kalau kita pergi ke laut pun ada Lanun. Ini kan pula sekarang ni Lanun darat. Dan Lanun darat ni lagi banyak yang kita tak nampak sebenarnya. Kalau dekat laut tu, kita nampak dia punya nampak, kan? ada bendera dia pun aku nampak tu, Lanun. Pecit pun tak boleh, dia orang boleh kejar kan. Tapi Lanun darat ni lagi tak nampak. Itu ceritanya Lanun ni kerja ni laju buat kerja. Macam contoh dululah kan. Kalau album contohnya keluar, hari ni nak keluar dalam pasaran album kan. Hari ni keluar, Lanun pun dah ada keluar dah. Dia pun dah ada keluar pada tarikh yang sama. Habis nak buat macam mana bu kan. Dia orang lagi laju kan. Dia orang dah tahu ini boleh buat duit ni kan. Dia orang pun cetak kan. Kira dia orang yang beli paling awal sekali lah. Kira dia orang tak tahulah dia orang dapat kat mana apa semua. Tapi hari ni kita katalah release album, launching album yang original. Dah ada pasaran esok. Besok pun ada lah cetak rompak tu. Jadi mana macam tak tahu je. Itulah ceritanya. Yalah. Tak boleh buat apa Tak boleh nak buat apa. Lanun ni kata orang, Lanun darat ni lagi banyak daripada Lanun laut. Lanun kat laut ni kata orang daripada jauh kita nampak kan. Tapi Lanun darat ni kita tak nampak. Tak ada mana duduk ceruk bucu mana dia duduk kita tak tahu kan. Silap-silap itu Lanun. Ternyata kita sembang dengan dia rupanya dia Lanun. Ada bu. Ada macam tu bu. Tu ceritanya. Pandailah bu. Jadi apa baru muncul matahari. Itulah tadi kan hujan jadi naiklah matahari sikit. Jadi apa lagi cerita bu? Cerita tengok. Kamu ni aku dah cakap apa yang nak sembang tu kamu kena tulis bu. Kan? Mana tahu dah kamu lupa ke apa tu. Kamu tu yang benda itu kamu ingat. Tak? Tentang benda nak bertanya kamu lupa kan? Kamu ingat dulu mana ke aku punya kopi ni? Ada lagi? Ada. Apa dia? Okey. Apa hobi abang Non? Hobi aku. Hobi aku abu kan? Aku suka mikat burung. Aku tapi burung merebuk lah kan. Burung lain? Burung lain ni burung aku ni tak ada lah orang lain lah mikatnya kan. Orang lain lah mikatnya bu kan. Takkan aku nak mikat burung aku sendiri kan. Tapi apa kan? Mikat burung ni aku punya side income juga bu kan. Satu aku ada pikat adalah 7-8 ekor pikat kan. Pikat merebuk ni. Yang aku jual pun aku jual. Ada yang jual 800, 1,500, 1,000, 1,200. Jadi itulah saya income aku dalam PKP ni kan banyak yang aku jual burung kan. Burung-burung pikat kena. Adalah kata orang dia orang nak beli yang 1,500, yang 800, yang 1,200. Abang punya burung lah. Burung aku tak jual bu. Tak boleh. Ni 800 Pak, 700 800. Ini tak ada nilai. Nilainya tak termaktub kan. Maksud aku burung merebuk, pikat. Jadi kepala kawan-kawan kalau nak beli pikat merebuk tu, bolehlah komen kat tempat besi hitam ni. Besi hitam ni dia komen-komen semua dia tengok. Dia ni bagus orang dia. Itulah pasal burung ni bu kan. Boleh mendapat masuk juga bu. Boleh menjana income juga. Tapi kita kena rajinlah. Kalau burung macam kat rumah aku bergantung burung keliling rumah kan. Kalau nak bagi makan tu kong-kong sejam lebih bu. Jaga air makanan dia, nak bersihkan sangkar apa semua gitu gini kan, penjagaan dia kan. Lepas tu kita nak train burung tu, nak jadikan dia seekor pikat yang baik. Lepas tu waktu tu kita boleh jual. Bila kita dah tangkap 40-50 ekor, kita jual lah. Maknanya burung ni bukan kita tangkap dia dalam power tak? Tak, kita pun tangkap. Kita yang ajar dia pula kan? Kita kena simpan setahun, 2 tahun, 3 tahun macam tu. Lama baru dia boleh jadi. Gitu. Itu pasal harga dia mahal. Dia mahal. Sebab dia bukannya macam kita menjinakkan anak ayam kan. Dia burung. Burung ni kita tangkap dia tengah bebas kat pokok, kita tangkap.
Dia nak jadi, dia nak berbunyi kat tangan kita, dia ambil masa. Betul. Bertahun-tahun baru dia boleh berbunyi dalam jebak kita bila nak mikat tu. Tapi itulah harga dia jam 1,000 lebih, 2,000. Yang 45,000 pada bu, tengok pada permainan burung lah kan. Tapi yang aku jual ni kira je ni burung yang kata orang bila naik je atas lah pokok dia terus on je. Dia terus panggil je. Macam itulah. Macam harga tu. Siapa yang tentukan harga tu? Abang sendiri ataupun yang nak pembeli tu? Aku sendiri letak. Aku letak harga. Katakanlah aku letak 1,500 kan. Tu dia test burung okey, dia minta kurang 1,300. Okey ambil ya. Jalanlah macam itulah. Itulah income. Saya income aku kan. Daripada tak ada buat apa musim-musim PKP ni. Kalau begitu Abu kan. Hari pun dah mapan apalah kamu nak cakap Bu? Itulah kata-kata terakhir lah bang. Sebenarnya banyak lagi panjang ke cerita dia. Yalah, tapi memandangkan ini dah peluh-peluh kan. Panas. Panas renang kat sini. Kat tempat kolam ni. Pernah adalah kat tepi kolam ni nak terjun pun tak boleh kan. Tuala tak bawa. Kan terjun telanjang kan. Dema pula ambil video buat konten. Nanya ada apa hal pula dah. Ada orang mandi telanjang. Itu sejuta tengok. Oi nanya aku jangan buat cerita. Kalau kita apalah agak channel kamu ni kamu nak cerita? Itu sajalah. Saya rasa bertuah sangatlah bila dapat berjumpa dengan Abang Man dan Abang Man sudi berkongsi kan sejarah Abang Man sendiri kan. Bila ramailah orang cakap kita macam artis-artis kan, macam abang ni orang lama kan. Dia tengok dari jauh sombong kan. Sebenarnya tak orang tak kenal. Bila dah kenal macam ni lah Abang Man. Macam mana anda tengok channel dia dekat dalam channel tu kat luar macam ni lah saya kenal dia. Dia kalau tak tengok tak cinta. Dah tengok jatuh cinta. Bahaya tu. Itu yang bahaya tu. Kalau begitu saya pun tak nak cakap banyak. Saya pun nak ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat semua di luar sana, penonton-penonton kat sana yang sedang menonton besi hitam tapi besi dia putih. Saya ucapkan terima kasih kepada Brother Abu besi hitam kerana menjemput saya untuk ditemu ramah katanya. Okey. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Abang Man jugalah ya kerana sudi ditemu ramah. Tapi satu lagi bang. Kawan kita. AG juga ada channel ada juga channel YouTube. Bolehlah kita subscribe sama-sama lah membantu supaya kita punya channel dia berkembang. Betul channel dia berkembang. Macam-macam cerita yang yang ada diceritakan dalam tu yang kita tak tahu. Dia tentu ada sejarah dia sendiri kan. Jadi mana yang nak buka channel AG boleh type AG May channel. Okey. Kat situ boleh subscribe. Dia pun baru buka channel YouTube tu. Nanti dia akan keluarkan macam-macam sejarah dia, perjalanan hidup dia, perjalanan apa saja benda semua dia akan lemparkan kat situ, semua sama-sama kita tengok. Okay. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.